وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bertemu kita kembali menerusi Aspirasi 10.1 edisi Rabu hari ini 8 Jun 2022 bersamaan 8 Zulkaidah 1443 Hijrah. Alhamdulillah, moga-moga Allah sentiasa memberkati sahabat pendengar kita, insya-Allah. Telah pun sama-sama kita berkongsi sebentar tadi di ruang udara Radio IKIM menerusi Warna Pagi. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan Warna Pagi, Tian dan juga Lukman yang bersiaran secara langsung dari mini studio IKIM di PWTC bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang sedang berlangsung saat ini. Jadi anda pun boleh saja beramai-ramai ke sana untuk satu singgah ke booth IKIM, boleh bertemu dengan penyampai-penyampai IKIM insya-Allah, dan keduanya dapatlah membeli pelbagai buku terbitan IKIM dengan diskaun menarik yang menanti anda. Dan hari ini juga istimewa, kita ada pelancaran buku daripada IKIM, jadi anda boleh saja terus ke PWTC untuk sama-sama memeriahkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ini, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, hari ini kita bakal mulakan kejap lagi untuk pertemuan kita hari Rabu yang positif ini. Tak lain tak bukan, kita bakal bersama menerusi perkongsian rancangan Kelvin Bertanya. Hari ini ada soalan daripada Kelvin yang akan diajukan kepada Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan, Dr. HD, insya-Allah, untuk sama-sama kita sebenarnya belajar daripada persoalan Kelvin tersebut. Kita belajar sebenarnya, satu, kita menambahkan ilmu kita, keduanya bagaimana jika sahabat-sahabat kita yang belum beragama Islam nak mendekati Islam, nak tahu tentang Islam, insya-Allah mudah-mudahan apa yang dibantu jawapan daripada Dr. HD ini membantu kita untuk kita sama-sama dapat idea macam mana kalau sahabat-sahabat kita bertanya soalan-soalan seumpama soalan yang ditanyakan oleh Kelvin, insya-Allah. Jadi anda boleh ikuti perkongsian Kelvin Bertanya kejap lagi di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan di kesemua platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saat ini jom kita dengarkan terlebih dahulu hiburan inspirasi pertama kita pagi ini bersama dengan Robita featuring Fitri Haris dengan Dalil Cinta. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya Nur Hayati Paradi.
pertama pernah dirasa saat kau berjalan hari ini. Walaupun ribuan luka teriris, setelah perjuangan itu kau masih berdiri hinggalah ke saat ini. Yakin padaku, ini dalil cinta Tuhan kepadamu, kerana luar biasa martabatmu. Lihatlah bagaimana bicaranya ini agar kau belajar cinta indah. Dia tidak terkira bukan batinmu itu, namun masih tidak terkira belas kasihnya untukmu. Karena dalam luring jari ada yang lain, karena kau keluar dari beban hidup. Dan sekali lagi beban itu tak berarti hingga menghantuimu lagi. Kau kan telah mengejar sangkaan manusia, tak tergapai hasrat setiap mereka. Tapi selangkah kau mengejar cintanya, 1000 langkah kau kan didekatinya. Sasaran mengenai kisah silam jatuh luka dan atur. Takdirnya sukar dibaca hingga wujud dirimu, dua dalil cinta yakin padaku, ini dari cintaku lagi padamu, kerana luar biasa martabatmu. Bagaimana bicara agar kau belajar cinta ini. Kau kan telah mengejar sangkaan manusia, tak tergapai hasrat setiap mereka. Tapi selangkah kau mengejar cintanya, 1000 langkah kau kan dekatinya. Peluang melakukan ibadah korban sambil membantu mereka yang memerlukan di 13 buah negara termasuk Palestin dan Syria. My Kurbani adalah jawapannya. Pakej ibadah korban hanya serendah RM290 untuk satu bahagian. Sertai tawaran terbaik dari My Kurbani. Hubungi 0171234812 atau www.mykurbani.my. mykurbani.my. My Kurbani diuruskan oleh My Care. Dapatkan buku-buku keluaran dan karya IKIM dengan harga promosi sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL yang bermula selama 10 hari dari 3 hingga 12 Jun 2022 bertempat di WTC Kuala Lumpur. Anda boleh memiliki buku-buku keluaran IKIM sebanyak 72 tajuk yang berkaitan kehidupan seharian kita. Antaranya, barai dalam rancangan pewarisan, Islam dan mata wang kripto, Islam dan kesihatan mental, literasi kewangan Islam di Malaysia dan banyak lagi buku-buku yang memberikan anda informasi serta rujukan yang sahih dan tepat. Selain itu, anda juga boleh melayari laman sesawan Shopee, cari IKIM jarak niaga dan dapatkan harga promosi bagi buku-buku kami sempena PBAKL. Jangan lupa, nantikan buku-buku IKIM di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL bermula dari 3 hingga 12 Jun 2022 bertempat di WTC
University Kuala Lumpur. Dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa cerita generasi muda kita? Apa khabar golongan belia? Ikuti perbincangan isu dan solusi berkaitan pemuda dan golongan belia, bakal pewaris agama dan negara dalam rancangan Legasi setiap Rabu 9 malam pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio IKIM. Kembali kita bersiaran waktu ini menerusi perkongsian Aspirasi 11. Rancangan pertama kita ada rancangan Kelvin bertanya waktu ini untuk bersama dengan sahabat pendengar. Konsepnya mudah saja, kita ada soalan daripada Kelvin sahabat kita dan kita ada jawapan bersama dengan Dr. HD, Dr. Nur Muhammad Haji Zahalan yang telah pun berada di hujung talian saat ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Doktor, saya kan beberapa kali bersiaran online bersama dengan doktor ni. Saya berkenan sungguh dah dengan kursi doktor tu. Kan. Apa pun. Masya Allah. Sama-sama dengan nak tengok secara langsung sebenarnya waktu ini bukan sekadar di radio, tapi ni kita boleh juga menyaksikan, menonton di FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM, insyaAllah. Doktor, hari ni kita ada soalan daripada Kelvin. Sebelum kepada jawapan-jawapan ataupun penerangan doktor, kita ke soalan Kelvin terlebih dahulu. Boleh, Doktor? Baik. Silakan Kelvin soalan. Hai DJ Yati, apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Kelvin, hari ni dah lama tak bersama dengan Kelvin. Hari ni kita nak kongsikan beberapa soalan jugalah kan daripada Kelvin. Jadi Kelvin, apakah soalan-soalan kita hari ni, Kelvin? Okey, kali ini nak cerita tentang makanan. Jadi saya nak tanya, kenapa orang Islam dia kena ada makan makanan yang tanda halal? Tapi kalau kita orang sebagai umumnya, kita kan fikir khinzir saja yang kita tak boleh consume. So dia tak halal. Tapi kenapa ada benda lain kan? Contohnya macam gula-gula atau roti. Kadang-kadang kita nampak benda tu menarik tapi dia tak ada tanda halal. Jadi tak boleh makan makanan tersebut. Jadi kenapa? Doktor, pandai Kelvin sekarang sebut khinzir. Masya-Allah. Doktor, mungkin kita boleh jawabkan soalan Kelvin berkenaan dengan pemakanan halal ni, Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, semoga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada DJ Yati, masya-Allah. Terima kasih kepada Kelvin yang bertanya satu tajuk yang perlu dikupaskan untuk yang bukan Islam faham dan juga orang Islam kena faham. Kerana di akhir zaman nanti, dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai dalam kalangan manusia ini, khususnya umat Islam, mereka tidak mementingkan halal dan haram. Sebenarnya hal haram ni mereka akan orang kata mereka akan buat, mereka akan lakukan, dah tak fikir dah benda tu halal ke, benda tu haram dan sebagainya. Jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Radio IKIM. Semoga semua dalam keadaan ceria, dalam keadaan dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada soalan Kelvin yang sangat menarik berkaitan mengenai iaitu kita punya soal makan halal dan haram. Yang ni yang penting, makanan halal dan haram ni, kerana kita tahu bahawa bila kita sebut halal haram ini, sudah pasti dia berkaitan tentang hukum. Berkaitan tentang hukum. Siapa yang nak kata yang ni haram, siapa yang nak kata yang ni halal. Siapa yang boleh kata yang ni boleh, siapa yang kata yang ni tak boleh. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Mana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa yang Allah sediakan di atas muka bumi.
Maksudnya kita tinggal di muka bumi ni, Allah sediakan pelbagai jenis makanan, minuman. Kemudian kata Allah yang halal, yang boleh kita makan, iaitu halal, yang benarkan, dan tayyibah, yang baik. Jadi perkataan halal dan tayyib ini merupakan dua perkataan yang perlu kita faham dan perlu kita teliti supaya kita tahu bukan saja halal, bahkan Allah sebut tayyib, baik itu juga diambil kira. Baik, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut perkara halal haram, sudah pasti dalam halal haram ni memang Islam pentingkan. Islam sangat menjaga Kelvin benda yang boleh, benda, sebab Islam ini adalah cara hidup. Bagaimana kita nak hidup? Matlamat hidup kita adalah untuk kita berjumpa dengan Allah. Jadi bila kita nak berjumpa dengan Allah, bila kita nak masuk ke syurga yang telah disediakan, maka di sana ada panduan-panduan yang perlu kita ikut dan jangan kita buat benda-benda yang tak boleh dibuat. Jadi apa yang disebutkan oleh para alim ulama, bila kita sebut perkara halal itu, kita nak faham maksud halal itu, kan? Kalau kita dalam erti makanan halal, iaitu makanan ataupun minuman yang boleh dimakan daripada segi hukum syarak. Syaraknya membenarkan. Maksudnya syarak ni Quran sunnah lah yang membenarkan. Kemudian bukan itu saja, yang pasti dia kena tayyib, dia kena baik, bersih, suci, selamat. Dia kena baik, suci dan selamat. Ini yang disebutkan konsep makanan dan minuman yang halal, lagi bersih, lagi suci. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah di dalam hadis yang mana dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, kata baginda Rasulullah, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Kata baginda Rasulullah, apa sahaja yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya, maka dia adalah halal. Wa ma harrama fahuwa haram, dan apa sahaja yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya, maka dia adalah haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afun, dan apa yang didiamkan. Ada benda bukan semua diceritakan dalam Quran. Ada perkara yang kita cari dalam Quran pun tak jumpa, dalam hadis pun tak jumpa. Contohnya apa? Kalau DJ Yati kata, kalau kita fikirlah apa, ada tak contoh? Contohnya macam buah-buahan. Allah sebut fawakih ni lah buah-buahan, boleh dimakan, tapi tak didetailkan. Buah ni, contohlah kita sebut buah ni ada tak dalam nama buah durian dalam hadis Nabi? Kat musim-musim durian ni. Kan? Jadi Kelvin pun kalau dengar ni pun terliur, dia kata kan. Jadi contohlah kita cari kalau bahasa Arab durian ni disebut Abu Fawakih lah. Abu Syaukah disebut Abu Syaukah kan. Ataupun Abu Fakihah. Bapak segala buah ataupun bapak duri ni adalah durian. Jadi kita pergi cari durian dalam Quran, cari durian dalam hadis, memang tak jumpa. Tetapi itu sebagai satu contoh, banyak lagi contoh-contoh haiwan dan sebagainya. Apa yang disebutkan oleh Nabi, apa yang mana yang didiamkan, maka ia dimaafkan, dibenarkan. Sekiranya dia baik, macam tadilah dia ada konsep dia. Itu yang disebutkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Kelvin bertanya, sebab apa umat Islam ni mementingkan makanan, minuman, kalau kita tengok kan, kenapa kena makan, kenapa kena minum yang halal? Sebab dia mempunyai implikasi yang sangat besar mengenai halal dan haram ini. Sangat-sangat besar. Antara implikasi apabila seseorang itu makan makanan yang halal ataupun yang haram, iaitu yang pertamanya, implikasi kalau Ustaz boleh kongsikan, yang pertamanya, sekiranya dia makan makanan yang haram, maka dia ini boleh ataupun layak untuk ditempatkan di dalam neraka Allah. Ini berkaitan tentang halal dan haram, bukan saja makanan. Daripada segi apa segala pun, iaitu perbuatan yang haram, perkara yang haram dia buat, melayakkan dia. Kenapa? Kerana orang yang melanggar perintah Allah ni, tempatnya di dalam neraka Allah, sekiranya dia tidak bertaubat. Jadi itu adalah asas yang kita kena tahu. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita fikir kenapa Allah nak uji kita, kenapa Allah sediakan, contoh, minta maaf Ustaz sebut kan,
Kenapa Allah jadikan khinzir sedangkan Allah tak benarkan khinzir itu untuk kita makan? Betul tak? Mesti ramai yang tanya. Dah Allah tahu khinzir tak boleh kita makan, sebab apa Allah jadikan? Jadi jawapannya, sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya ramai juga yang mereka sahabat-sahabat non-Muslim yang bertanya, kenapa Tuhan menciptakan binatang tetapi binatang tu tak boleh dimakan? Sebab apa? Jadi jawapannya, kita tengok di sekolah lah, Ustaz pernah bagi tahu dahulu ni, waktu di awal-awal rancangan Kelvin ni, Ustaz pernah ada sekali menyebut perkara ni. Kalau kita di sekolah, kan, kita nak tahu orang itu boleh ataupun tidak boleh, dia menguasai satu ilmu ataupun tidak, kita kena buat apa? Kena buat ujian. Kita nak tengok tahap dia, sama ada dia ni boleh ataupun tidak. Contohlah kita bagi soalan mudah, kan, budak darjah 1 punya soalan. Kan, kita kata 4 campur 4. Dia pun buat A, contohnya 8, B 9, C 10, D 11. Jadi dia minta budak tu pilih. Jadi budak tu, kan, kanak-kanak tu, dia tahu dah 4 campur 4, 8. Itulah jawapan dia. Tiba-tiba dia kata tak apa. Dia nak test cikgu dia. Cikgu dia pandai ke tak pandai. Dia nak pilih B, jawapan dia 9. Jadi siapa sebenarnya yang nak uji siapa? Kita ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah kata yang ni tak boleh, yang ni salah. Jadi nak tengok. Tiba-tiba kita pilih juga yang salah. Itu pilihan kita. Maknanya, bila Allah letakkan ia sebagai satu ujian, supaya kita ni memilih perkara yang betul. Dan apa sahaja perkara yang diharam ni, ulama sebut, apa sahaja perkara yang diharamkan oleh Allah, kan, Kelvin dan sahabat-sahabat sidang pendengar, apa sahaja yang dalam Islam kata ni haram, maka dia ada manfaat baginya. Bagi orang yang mana orang kata tidak melakukan benda yang haram, maka di sana ada manfaat bagi orang yang meninggalkan. Maksudnya benda itu ada keburukan, ada kemudaratan bagi siapa yang pergi ambil. Kena faham betul-betul. Apa sahaja yang Allah kata jangan buat, benda itu sebenarnya untuk kebaikan diri kita. Kerana benda itu ada keburukan, kemudaratan yang tak perlu kita, orang kata, ambil, dan dia boleh membinasakan kita. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama. Dan apa sahaja perkara yang Allah halalkan, yang Allah benarkan dan Allah sebut, maka di sana ada kebaikan kepada mereka yang melakukan, dan kepada mereka yang tak melakukan, maka di sana ada keburukan. Sebab itu, bila kita faham konsep ini, kita kena terima bahawa apa sahaja yang Allah suruh, apa sahaja yang Nabi suruh, kita yakin sebab Allah ni yang menciptakan kita, dia tahu. Macam soalan tadilah, cikgu buat soalan untuk uji anak murid, maka anak murid ni dia kena pilih jawapan yang betul berdasarkan dengan apa yang dia dah pelajari dan apa yang dia dah tahu. Jadi dia pilihlah jawapan dia, 4 campur 4, A, 8. Dia tak pergilah pilih B, C. Walaupun jawapan tu ada, takkanlah cikgu nak buat, kita kena bagi satu je. Jawapan dia 4 campur 4, A, 8. B tak ada, C tak ada, D. Senanglah, itu bukan ujian namanya. Kalau macam tu, saya dah awal-awal lagi dah dapat ikan tiap-tiap tahun. Contoh. Kan? Sebab apa? Sebab bukan di sana tidak ada pilihan dan sebagainya. Sebab tu pilihan ni untuk menguji. Sebab itu dinamakan ujian, supaya kita betul-betul pilih yang mana jalan yang dirahmati, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijayati, itu yang pertama yang sebutkan tadi, sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, iaitu orang yang makan makanan yang haram. Ini secara umum ni, implikasi kita nak sebut, sekali lagi Ustaz akan detailkan satu persatu. Yang mana bila kita makan benda yang haram, maka melayakkan dia untuk dimasuk ke dalam neraka Allah. Nombor satu. Nombor dua, orang yang mana memakan makanan yang haram, implikasi dia sangat besar, Kelvin. Sebab tu Islam tak bagi makan khinzir, tak bagi makan harta-harta yang haram, harta orang lain pun kita ambil secara batil. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta orang lain secara batil. Contohnya kita pergi curi harta orang, kita pergi ambil harta orang,
Tak kiralah dia Muslim ataupun non-Muslim, kita diharamkan untuk ambil harta orang dan kita makan. Kita ambil untuk kegunaan kita. Allah tak benar. Kerana implikasi yang keduanya, orang yang makan makanan yang haram ini, yang pertama melayakkan dia masuk ke dalam neraka Allah. Yang kedua, doanya tidak dimakbulkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW, ada dalam sebuah hadis baginda Rasulullah, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, ada Rasulullah musafir. Dia ni bermusafir. Doa orang yang musafir ni mustajab, dijiyati mustajab. Orang kalau bermusafir ini, dia angkat tangan, sekiranya dia jadi orang kata bukan pemandu lah, kan? Kalau pemandu jangan angkat tangan pula, ya Allah, gedegang, langgar, meninggal terus. Jangan lah macam tu. Kalau dia ni duduk sebelah pemandu, kan, selain daripada pemandu, kalau dia nak angkat tangan pun angkat tangan, tak nak pun tak apa. Kerana konsep doa ni kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yuti safar, dia bermusafir. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas hadis ni, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia minta, dia menadah tangannya ke langit, dia minta Allah Subhanahu Wa Taala dengan permintaan. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhul haram, wa mashrabuhul haram, wa malbasuhul haram. Dia kata makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakai yang dia pakai haram. Bagaimana Allah nak memakbulkan doa dia? Ini sebab tu halal haram ini, Kelvin dan sahabat-sahabat sedang pendengar yang dirahmati Allah, berkait rapat tentang hubungan kita dengan Allah. Itu yang kita kena tahu, bahawa hubungan kita dengan Allah, bila kita makan makanan haram, minum minuman haram, melayakkan seseorang itu masuk neraka Allah, hubungan dia dengan Allah, doanya tak dimakbulkan. Dan yang ketiga, kata ulama, ibadahnya jadi masalah. Orang yang makan makanan haram ini, dia akan menyebabkan apa? Hatinya keras. Hatinya keras. Sebab tu nak buat ibadah rasa malas, nak bangun subuh rasa malas, nak buat, sebab penuh dengan badannya, penuh dengan makanan yang haram. Lepas tu sidang dengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bayangkan kalau hari ini kita makan makanan yang haram dan dia menjadi darah daging. Contohnya menjadi darah daging. Satu darah daging yang kita nak katakan yang halal, yang haram. Kita tak boleh nak membezakan darah yang masuk, yang dah menjadi kita punya lemak, jadi kita punya tenaga itu. Macam mana kita nak beza? Oh, yang ni tangan saya ni, serat ni, yang ni haram sebab makan ni dia pergi ke sini. Tak boleh. Sebab itu, kata ulama, itulah yang menyebabkan dia layak dibakar, disebabkan makan makanan yang haram. Ambil harta anak yatim. Orang kata tak bahagikan harta pusaka dengan betul. Itu semua makanan yang disebutkan adalah harta yang batil, harta yang haram. Bukan itu saja, DJ Yati. Katakan kalau dia makan yang halal sekalipun, tadi haram. Implikasi dia ada 3. Yang pertama, melayakkan dia masuk neraka Allah. Yang kedua, doanya tidak dimakbulkan. Yang ketiga, hatinya menjadi keras dan susah dia nak beribadat. Itu 3. Tetapi kalau sekiranya dia makan makanan yang halal, ni makanan halal pun, tapi secara berlebih-lebihan, ada juga. Yang ni kita akan sentuh. Sebab apa? Kalau dia makan, benda tu halal dah. Tetapi secara berlebihan, ataupun dia makan makanan yang halal tetapi yang memudaratkan dia. Contohnya benda tu halal, tetapi boleh membinasakan dirinya. Apa implikasi dia? Kalau nak tahu, selepas daripada ini. InsyaAllah. Tengok doktor pun dah pandai bergantung kat situ supaya anda terus setia bersama dengan kami insyaAllah untuk kita tahu tentang kalau benda tu halal tapi berlebihan. Apa jadi sebenarnya? Dan kita ada satu lagi soalan daripada Kelvin yang kita simpan. Kita akan tanya kepada doktor. Dan juga ada banyak juga soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Nanti kalau ada berkesempatan kita ajukan bersama dengan kepada Dr. Hadi Sahlan untuk jawapannya. Jadi untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami di IKIM untuk berkongsian Kelvin bertanya hari ini. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
cintaku kepadamu selalu di hatiku. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Cintaku padamu seluas angkasa terbentang di jagat raya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian Kelvin bertanya. Untuk perkongsian kita pada hari ini, kita ada soalan daripada Kelvin dan kita ada jawapan daripada Dr. HD, Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz awalan tadi berkongsi dengan kita jawapan, dan antara yang sempat diambil oleh sahabat-sahabat kita, rajin sahabat-sahabat kita ni Doktor, menulis nota dan sebagainya, seperti mana Puan Sharifah Kasim, dia kata subhanallah, orang yang makan makanan haram melayakkan dia masuk ke dalam neraka Allah, doanya tak dikabulkan Allah, hatinya jadi keras dan susah nak beribadah. Itu antara intipati apa yang Ustaz kongsikan tadi untuk slot pertama tadi, dan kita dah masuk untuk slot kedua, nak jawab juga nanti soalan tentang halal, makan halal tapi berlebihan bagaimana. Tapi sebelum tu Doktor, kita dengarkan satu lagi soalan daripada Kevin, boleh Doktor? Baik, insyaAllah. Jika tiada pilihan makanan yang halal dan ada satu orang kata istilah terpaksa makan. Jadi terpaksa makan dia tu, apakah istilah dia sebenarnya? Contohnya kalau pergi Jepun, katakanlah tak ada restoran halal, tapi tinggal yang ada jual cheeseburger dengan fillet of fish. Dah speaking dah. Jadi mungkin kandungan bahan-bahan yang digunakan dalam burger tersebut tidak halal sebab dia tak ada logo halal. Jadi mestilah ada yang akan terpaksa makan. Jadi apakah istilah terpaksa makan tersebut? Kan, terpaksa makan tu memang betul-betul boleh makan ke? Kan? Oh, baik soalan tu. Bagus sangat Kevin. Terima kasih Kevin. Bye. Bye. Kan, dia terpaksa makan. Betul ke ada istilah terpaksa makan? Kalau betul ada istilah terpaksa makan, apa istilah tersebut Doktor? Dan juga tadilah halal, makan makanan halal tapi berlebihan. Bagaimana sebenarnya Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita tadi dah sebut dah, kalau orang itu makan makanan yang haram. Jadi apa implikasi dia? Sebab implikasi itu yang sangat penting. Kan kita mesti tengok kesan dia. Maknanya bukan saja kesan tu ialah pada kalau kita lihat kesan jangka pendek ni kita tak nampak, tetapi
jangka panjangnya kita bermalasan dalam ibadat, hati kita jadi keras, susah nak menerima teguran-teguran orang. Sebab apa? Sebab kita tak pentingkan halal dan haram tadi. Cuma bila kita sebut pula, kalau orang itu makan makanan yang halal, dia makan makanan halal tapi berlebihan. Sebelum Ustaz nak pergi ke soalan Kelvin, juga satu soalan yang bagi Ustaz memang sangat menarik, sebab ramai juga yang tanya, boleh tak kalau saya dalam keadaan darurat, tersebut dalam keadaan darurat, jadi boleh ataupun tidak saya nak makan yang ni, yang tu, yang ni, yang tu. Jadi jawapan dia nanti Ustaz akan kongsikan. Cuma bila kita makan makanan yang disebutkan makanan yang halal, dia makanan halal, dan makanan halal itu dia berlebihan. Ada kata-kata daripada Luqmanul Hakim. Kata Luqmanul Hakim, iza imtala'at al-ma'idah, jika penuh perut kamu. Penuh perut ni maksudnya makanan yang halal lah. Kharasat al-hikmah, maka akan terbantutlah kecerdikan. Waqa'atil a'dha'il ibadah, maka akan bermalas-malaslah anggota badan dalam beribadah. Nampak? Itu makanan yang halal. Kalau kita makan, sebab tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, kata baginda Rasulullah, punca masalah kita ni, kesihatan ni adalah di perut, kata Nabi. Maka makanlah kamu 1/3, makan 1/3, minum 1/3 dan bernafas 1/3. Nampak? Nabi dah ajarkan kaedah. Itu makan makanan yang halal. Tiba-tiba kita makan makanan yang halal ni, kita sumbat. Makan je dah 3/3 sampai nak terkeluar kaki ayam dekat hidung. Contoh. Kan? Kita kata, oh ni terlebih. Orang kata over limit. Kan? Dia sebab dia punya fikir, dia kata tak apa. Makan selagi mana tak, orang kata tak sendawa ke ataupun tak ada bunyi. Orang kata kalau dah bunyi, contohnya kan. Dah sendawa maknanya itu dah limit dia. Tidak, sebenarnya Nabi ajar 1/3, 1/3 dan 1/3. Dan gitulah, kiranya kalau kita beribadah, kita nak ibadah kita ni senang bangun malam, senang nak membaca Quran, senang nak berzikir, senang nak buat, maka jaga makanan itu walaupun dia halal. Jadi makanan halal ini kita kena berhati-hati dalam kadar ambil. Tapi halal tetap halal, boleh dimakan. Sekiranya kita nak makan sedikit berlebihan itu, maka dia bergantung kepada seseorang itu. Tetapi tidak menyebabkan salah sekiranya nak makan lebih. Cuma berwaspada ataupun orang kata bersederhana dalam mengambil makanan untuk yang kita makan. Itu yang halal. Bila kita sebut pula dengan soalan Kelvin, mungkin ada juga soalan-soalan daripada sidang pendengar. Bila kita sebut soalan Kelvin, dia pergi luar negara, seorang Muslim pergi luar negara, tiba-tiba nak cari makanan halal ini susah. Ustaz ada pengalaman. Ustaz pergi 14 buah negara selama 14 hari. Ada sebuah negara, kita pergi backpacker lah, ada satu buah negara memang suka untuk kita nak cari makanan halal. Memang susah. Kan? Croatia kan, kita nak pergi cari makanan, tetapi kita kena buat persediaan. Sebab tu bagi orang yang nak pergi melancong, dia dah ada lah. Kita sebenarnya ada apps dah makanan-makanan halal. Sebab bila kita pergi tanya orang yang duduk di sana, yang ada buka gerai makanan halal, dia kata kami disebut makanan halal, dia 100% halal. Sebab sekiranya dia meletakkan halal, maksudnya dia letak logo halal ataupun perkataan halal, orang saja akan masuk kita itu. Jadi, bahawa dia nak menjatuhkan dia punya bisnes, kalau dia nak ambil orang yang beri, dia nak pelanggan-pelanggan bukan Islam, dia buang logo halal itu. Tetapi bila dia letak, maknanya dia nak fokuskan kepada memang customer-customer daripada orang Islam itu sendiri. Ini di luar negara. Jadi macam mana kita nak buat sekiranya kita nak pergi? Yang pertama, kita kena buat persiapan. Persiapan tu penting. Yang kedua, sebenarnya sekiranya kita nak pergi makan, tiba-tiba makanan itu kita tak jumpa makanan yang halal macam tadi. Boleh tak kita guna istilah ini dalam keadaan darurat? Maka jawapannya tidak boleh. Kan senang je kita sebut darurat ni. Kan okeylah ni kita boleh makan. Tidak boleh.
sebenarnya kita kena makan makanan yang lain. Kita boleh makan sayur, kita boleh makan buah. Tak mati orang makan sayur, tak mati orang makan buah ni. Boleh makan buah, boleh makan sayur, boleh makan ikan, kan? Ataupun sayur dan buah pun dah cukup. Kita beli sayur dan buah, ataupun kita tengok apa saja yang boleh. Kalau kita ragu-ragu tentang daging, sebab benda-benda yang ragu-ragu ini tinggalkan. Dalam hadis Nabi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribu ilma la yaribu." Tinggalkan apa yang kamu ragu-ragu, buat apa yang kamu tidak ragu-ragu. Nampak? Nabi bagi satu kaedah. Bila kita rasa kita ni pergi negara orang, kita tak tahu ni halal ke haram kan? Ragu-ragu, tinggalkan kata Nabi. Pergilah buat benda yang kita tak ragu-ragu. Yang menjadi yang disebutkan sebagai istilah darurat ini, kita kena faham betul-betul. Sebab ramai, Ustaz yakin ramai, dia kata dia bagi contoh. Ustaz, kalau kita masuk hutan, tiba-tiba makanan tak ada Ustaz. Macam mana kita nak makan? Tiba-tiba, dia kata ni semua tiba-tiba, dia perkataan tiba-tiba ni yang nak istilah darurat ni. Kata tiba-tiba khinzir tu datang elok je, dia menari depan kita. Boleh tak kita tangkap, kita goreng dia? Ni darurat, makan tak ada. Jawapannya, sebab dia kata memang tak ada makanan langsung. Tiba-tiba khinzir tu ada. Tiba-tiba khinzir. Kita pun pelik. Khinzir ni boleh pula datang serah diri. Jawapannya pun tidak boleh kita makan. Jadi kita nak makan apa? Kita kena pergi cari dahulu makanan-makanan selain daripada benda yang Allah haram. Contohnya, makanan-makanan, ada khilaf para alim ulama' tentang makan ular contohnya. Ada khilaf ulama'. Perbezaan pandangan ulama'. Jadi, khinzir itu Allah haramkan di dalam Al-Quran. Jadi pergilah, carilah makan daun ke, tak boleh makan daun, kita pergi tengoklah ulat ke dulu. Minta maaf, kita kena sebut ni. Jadi makanan tu yang kita kena pergi cari dulu. Tiba-tiba jumpa ular, contohlah ni contoh dah memang semua dah makanan tak ada ular, ada khinzir, pilih yang ular dahulu sebelum khinzir. Melainkan kalau kita pergi padang pasir, ini satu lagi contoh, selalu ustaz-ustaz sebut, pergi padang pasir, tidak ada makanan, tiba-tiba khinzir ada. Kita pun kadang-kadang bertanya juga, macam mana khinzir boleh hidup di padang pasir? Kan? Mungkin jatuh ke, mungkin dia ikut ke, mungkin dia simpan dalam beg tu siap-siap dah. Ni memang tak ada pergi padang pasir. Tak apalah, kita ambil lah contoh tu, nak bagi gambaran contoh. Sekiranya memang dalam keadaan tidak ada dah makanan dan boleh memudaratkan dirinya sehingga boleh menyebabkan dia mati. Dengar, menyebabkan dia mati. Memang kalau dia tak makan, dia mati. Tapi kalau dia ada tenaga, tak boleh makan lagi. Maka barulah ia masuk famanitturra ghair baghin wala adin fala isma alih. Jika sekiranya seseorang itu dalam keadaan darurat, memang dah tak ada dah pilihan dia, maka waktu itu dia dibenarkan untuk makan sekadar sahaja. Bukan bererti makanan tu jadi halal. Ramai yang salah, jadi halal Ustaz. Tak, haram tetap haram. Tetapi hukumnya fala isma alaih, tidak ada dosa. Sebab apa? Dalam keadaan darurat. Sebab tu kita kena faham, bukan senang kita nak ijtihad darurat. Saya ni dalam keadaan darurat. Tak, dia kena tengok dahulu, kena tahu dahulu, sekiranya ada pilihan lain, maka pilih. Sebab tu Kelvin dan sahabat-sahabat sidang pendengar, tak semudah itu yang mana kita pergi, sebab Islam ni sangat-sangat menjaga. Sebab nak menjaga inilah sebenarnya Islam ni mementingkan supaya kita ni hidup dalam kebaikan. Kerana sesuatu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, Allah jadikan ni mesti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan dan memang itulah keyakinan kita, tidak ada yang Allah halalkan melainkan dia ada kebaikan. Dan tidak ada perkara yang Allah haramkan melainkan pada benda itu ada keburukan. Masya Allah, jelas. Terima kasih banyak doktor. Dan kali ini kita nak raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Boleh doktor? Kita nak raikan soalan kita dari di WhatsApp IKIM daripada Zarina Mak Zain. Kata, Ustaz, macam mana dengan makanan yang kawan-kawan kita yang bukan atau belum beragama Islam kita bawa? Contohnya, nasi lemak. Takkan kita nak pergi siasat dia beli kat mana, nak minta penjelasan dan sebagainya. Macam mana doktor? Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bertanya. Soalan ni juga sangat bagus sebab kadang sahabat-sahabat kita ni yang non-Muslim ni, dia bawa nasi lemak, sekali ada ayam dan sebagainya. Kita boleh tanya, sebenarnya kita tanya dia masak ke ataupun sebenarnya
kalau sekiranya kita sebut kawan, kawan mesti mengetahui dan mesti menghormati antara satu sama lain. Sebab tu dalam Islam, tengok konsep Islam. Islam meminta kita menghormati agama orang lain. Sebab tu kita tak boleh menghina agama orang lain. Kita tak boleh hina. Dan begitu juga agama orang lain pun tak boleh menghina agama Islam. Sekiranya kita rasa macam ada perasaan ragu-ragu, maka kita bagilah alasan. Janganlah alasan, tak boleh ni, saya rasa makanan awak bawa ni haram ni. Janganlah sebut macam tu untuk menjaga hati. Cakap, saya minta maaf tak boleh makan sebab perut tak berapa nak sihat. Contoh, kita bagi. Sekiranya kita ada perasaan ragu-ragu. Tapi kalau kita tengok memang nasi lemak tu dia dibeli di kedai yang kita pun tahu, kedai tu kedai yang dia pun tahu kita ni Muslim dan sebagainya, dia pun kata tak apa, you jangan risau, saya masak. Macam kadang-kadang sahabat-sahabat kita, macam Pak Ustaz, Ustaz dah bagi tahu, mak Ustaz seorang agama Sikh sebelum daripada ni masuk agama Islam, umur 17 tahun, sekarang ni masih lagi ada seorang pakcik Ustaz yang masih lagi belum beragama Islam. Jadi bila kita makan, dia dah tahu dah, kita ni makan makanan yang halal. Dia pun dah tahu dah apa dia perkataan halal. Jadi dia masak. Jadi kita tidak ada ragu-ragu bagi kita makanan tu dia dah beli siap-siap. Dia tidak jadi masalah. Sebab tu kaedah je, sekiranya kita orang kata tahu makanan itu daripada beli daripada kedai, maka boleh dimakan. Sekiranya kita ragu-ragu, maka berilah alasan yang selain supaya kita menjaga juga hati dia. Dan kalau seorang kawan namanya, kita fahamkan dia tentang Islam ini, sampaikan yang ni kami boleh makan, yang ni tak boleh, supaya dia berhati-hati apabila nak memberikan kita makanan. Tidak ada di situ keaiban, bahkan dia bertukar-tukar, dan itulah cara kita berdakwah kepada mereka. Masya Allah. Ada je cara sebenarnya, Doktor, kan? Maknanya setiap perkara tu dia ada jalan untuk kita berdakwah kepada sahabat-sahabat kita yang belum beragama Islam. Doktor, kita sampai hujung-hujung dah pertemuan kita hari ni. Bila cerita tentang makanan halal ni, Doktor, mungkin hujung sikit lah pesan-pesan dari Doktor. Kesimpulan jugalah untuk pertemuan kita pada hari ni. Silakan, Doktor. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, kepada mereka yang menonton di FB dan pendengar kepada mereka yang mendengar di Radio Akim, DJ Yati, dan kepada Kelvin, sahabat-sahabat yang non-Muslim dan sahabat-sahabat yang Muslim. Bila kita bercakap tentang halal dan haram ini, sebenarnya dia mempunyai implikasi yang sangat besar. Sama ada daripada segi makanan ataupun daripada segi perbuatan. Kerana manusia ini, dia tidak terlepas daripada pahala dan dosa. Bila kita buat satu perkara yang diharamkan oleh Allah, maka dosalah dia akan dapat. Satu perkara yang kita buat diridai oleh Allah, maka kita akan dapat pahala. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim. Sebab apa kita ni kena makan makanan yang halal, makan makanan yang baik? Kerana di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah, kata baginda Rasulullah, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, kata baginda Rasulullah ini, adalah maha baik. Allah ni maha baik. Allah tidak terima melainkan satu perkara yang baik sahaja. Maknanya Allah nak kita buat benda-benda yang baik, makan makanan yang baik. Jangan makan makanan yang haram. Jangan makan makanan harta orang lain, bukan hak kita. Seperti mana ada dalam satu hadis Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang berjihad dengan Rasulullah. Sebelum kita nak simpulkan, berjihad dengan Rasulullah di medan jihad, dan terlepas selesai, sahabat-sahabat yang dah gugur syahid ini, yang mana diuruskan oleh sahabat-sahabat yang masih hidup, mereka sebut hani'an lahum, beruntunglah mereka. Kenapa? Kerana Allah pilih mereka untuk masuk syurga. Kemudian selepas habis itu, Nabi turun di satu lembah, kan, di satu lorong bukit, satu lembah dengan para sahabat. Tiba-tiba ada satu anak panah yang datang dan terkena seorang laki-laki dalam kalangan kumpulan baginda Rasulullah, dan laki-laki itu mati. Waktu itu sahabat sebut hani'an lahu, beruntunglah dia. Kenapa? Kerana Allah pilih dia untuk syahid walaupun dah habis dalam peperangan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dia adalah ahli neraka. Allahu Akbar. Terkejut kan? Kita bila dengar hadis ni terkejut. Sebab apa ahli neraka berjihad dengan Rasulullah? Ini hadis yang sahih. Maka kata Nabi SAW, dia mengambil satu helai kain,
Sehelai kain je. Sebelum daripada pembagi. Sebelum Nabi berikan, sebelum Nabi bahagikan harta ghanimah, harta rampasan perang ni, sebelum Nabi bagi-bagi, dia dah pergi ambil dulu harta yang bukan hak dia. Maka kata Nabi, itu menyebabkan dia masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah betapa besarnya implikasi bagi mereka yang buat benda-benda yang haram, makan makanan yang haram. Maka kita segera, bagi mereka yang telah orang kata buat telah ni, maka bagaimana caranya adalah dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada mereka-mereka yang orang kata nak cari benda-benda yang halal, Ustaz nak simpulkan bahawa kita carilah benda-benda yang halal seperti mana kita tengok logo halal. Macam di Malaysia ni ada logo halal. Jadi yakinlah sebab telah dikaji. Ataupun logo-logo halal yang telah diiktiraf oleh kita sekarang ni ada JAKIM, negara-negara luar. Kemudian kita baca-bacalah di belakang tu, rajin-rajinlah baca apa isi kandungan. Jangan kita duk sebat makan saja, kan? Kena rajin-rajin juga tengok kan apa ada makanan yang ada dalam tu. Kemudian kita pilihlah tempat-tempat yang bersih. Jadi hak kita sebagai pengguna, bukan saja halal yang kita nak, kebersihan itu. Kalau kedai itu contohnya kedai yang kotor, maka kita jangan pergi dan kita nasihatkan dia supaya jaga kebersihan, bukan daripada segi halal, daripada segi thayyiban, daripada segi kebersihan, kerana dia memberi implikasi untuk ibadah kita sendiri. Wallahu a'lam. Masya Allah. Satu kesimpulan sangat baik, Doktor. Kalau kita dengar, kita adalah apa yang kita makan. Tapi memang betul lah, Doktor, kan? Dia bukannya sekadar makan tu menjadi darah daging. Dia sampai menjadi akhlak kita juga. Dia biaskan kepada akhlak kita sebab dia membentuk hati juga daripada makanan yang kita ambil. Dan bila kata tentang makan, bukan sekadar halal tu cari pada makan saja. Perbuatan pun kena halal sama. Kerana apa? Kerana hak kita kepada diri kita, tanggungjawab kita adalah mencari yang halal. Perbuatannya, makanannya dan sebagainya. Apa pun, terima kasih banyak, Doktor, untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dengan soalan Kevin yang seterusnya dan juga jawapan daripada Dr. Haji. Sampai bertemu lagi minggu hadapan, insyaAllah, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mencari
cinta di dasar dirimu, sekarang indah, halus penuh seni, meneguh perjuangan kebenaran, hikmah pekerti. Kau inspirasi jiwa nan suci, ingin ku terus selami. Kau inspirasi permata hati, ingin ku terus dekati. Kau inspirasi walau kau pergi, namun kau tetap di sini. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidiladha kali ini Aidiladha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayo bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. Bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2022, IKIM akan menganjurkan sesi refleksi buku secara langsung dari pentas utama PBAKL bersama penyunting Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM, dan Profesor Dato' Dr. Abdul Halim Tamuri dari Pusat Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia membicarakan tentang elemen-elemen penting dalam pendidikan Islam. Ayo, jangan lepaskan peluang untuk bersama dalam refleksi buku Model Pendidikan Islam pada hari Ahad 12 Jun 2022 jam 11 pagi di pentas utama PBAKL. Kita jumpa di sana. Man, dah daftar korban. Haluan dah buka pendaftaran. Tak pastilah. Kenapa? Maklumlah, pendapatan terjejas. Kos sara hidup tinggi. Pendaftaran di surau dan masjid pun terhad. Itulah korban namanya. Berkorban harta benda semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Lagipun dengan haluan, satu bahagian serendah RM320 saja tau. Oh, betul juga kan? Lagipun setahun sekali aja. Aku daftar sekarang lah. Jom laksanakan ibadah korban bersama haluan. Daftar di korban.haluan.org.my atau hubungi 011-2051-1909. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yawmal qiyamah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang menutup keaiban hamba yang lain, melainkan